Okay. Assalamualaikum. Kita mulakan kelas kita dengan Al-Fatihah. Okay, boleh nampak skrin saya? Okay. Okay, so topik kita hari ini adalah chapter 6, which is linear law. Okay, there are 3 subtopics. Linear and non-linear relations. Lepas tu awak ada apa lagi 2? Lupa dah saya. Kejap And next, linear law and non-linear relations. Lepas tu application. Okay, so set dalam kepala topik ni sangat-sangat mudah. Okay, pernah dengar perkataan linear? Pernah. Pernah kan? So, apa yang awak tahu tentang linear? Garis lurus. Bagus. Garis lurus lagi? Lagi Ada tu je? paksi X, paksi Y. Ada paksi X, paksi Y. Kalau selain daripada paksi X dan Y, tak boleh? Dia tak semestinya Y dengan X, there can be any unknown, okay? Let's say a relation about T and S pun boleh. So, dia akan menggunakan paksi T dan S. Lagi? Itu je? Lagi boleh cakap je linear, apa yang awak tahu? Dua ni je? Okay, cuba bagi contoh satu equation of linear. Linear equation. Any equation. Give me one. Y sama dengan AX tambah B. AX tambah B. Okay, good. Cuma kena mention lah A dengan B ni adalah constant. Okay, kalau tak, kita akan anggap A dengan B tu adalah unknown juga, jadi dia bukan linear. Okay. Lagi contoh spesifik. Any equation. Simple-simple pun tak apa. Contoh spesifik. Contoh saya bagi 2X tambah 3. Y? Y equals to 1.4X tambah 2. Oh, tu dia. Jarang kita guna perpuluhan. Okay. Good. 1.4x plus 2. Boleh? Linear. So, kalau nampak dekat sini, thank you yang menjawab tu. So, kalau nampak dekat sini, kita faham linear tu dia mesti straight line. And then kita tahu, okay, ni linear involving two unknowns lah ya. Kita ada variable y dengan x. Can be any variables as long as involving at least two variables. And the highest power of x is 1. Yang paling tinggi kuasa untuk x adalah 1. Kalau lebih daripada 1 maksudnya dia non-linear. Contoh saya ada 5x squared plus 3 for example. So ni dah kategori non-linear lah sebab dia ada x kuasa 2. So dekat situ. So ni basic yang orang selalu dah pernah dengar, dah biasa dengar dan memang daripada mula awak belajar maths dah ada dah benda ni. Daripada form 1 lah. Okay, so ni flashback saja. Jadi kat sini kita nak kaitkan linear ni dengan non-linear. Okay, so sebenarnya non-linear tu kita boleh ubah jadi linear. So macam mana? Okay, so yang ni kat atas ni. Nampak ke tak nampak? Yang saya highlight kali kuning ke terlampau kecil? Nampak ke atas tu? Kecil je. Y Atau tu kecil sikit. kecil Okay, kejap.
Saya cuba zoom sikit. Okay, ini ada dalam buku teks juga Okay, so flashback for a linear graph y equals to mx plus c. X represents the variables on horizontal axis. So X besar ni apa saja unknown on horizontal axis. Okay, paksi melintang tu. Y represent variable on vertical axis. So paksi menegak. So any unknown, tak kisahlah apa saja selain daripada Y dengan X. Mungkin X dengan T. Okay, tapi dekat sini in general kita letak Y dengan X. M pula, M dekat sini adalah gradient. C pula y-intercept. So yang ini normal. Normal sangat. Awak selalu nampak macam ni. Daripada form tu awak dah belajar dah ni dalam straight line. Y equals to mx plus c. So M is gradient, C is y-intercept. Okay. Tapi dekat sini tiba-tiba Y dia jadi besar. X dia jadi besar. Okay. So yang ini special. Okay. Dalam linear law kita akan tengok benda alam selalu. Y besar, X besar. Kenapa? Sebab Y dengan X ni can be any form. Maksudnya tak semestinya Y sahaja, X sahaja, can be any form. Dia akan wujud kalau kita change from non-linear to linear. Okay? So itu yang kita akan belajar dalam linear law. Ini sangat-sangat penting. Okay, so nanti kita akan change from non-linear jadi linear, daripada curve jadi straight line. So itu kita akan belajar. Okay, so now. Okay, boleh bacalah importantnya kat sini. Semua ni yang ada color-color tu, sebenarnya semua ni diambil daripada okay, so boleh refer buku test juga. Dia panjang 20 muka surat. Sebab apa? Sebab dia ada dua bahasa. Dia ada BM dan BI. Sebab tu dia panjang. Okay, so first one. Kita buat sikit-sikit. Okay. First one, identify which one is linear graph and which one is non-linear graph. So A ni linear or non-linear? Non-linear. Okay, basic kan, non-linear. Nampak je curve non-linear. Okay, yang ni confirm lah dia linear. Sebab apa? Dia straight line. Okay. Sangat-sangat mudah. Okay, next. To review saja. Okay. So, next kita nak lukis drawing lines of best fit. Okay. Seterusnya, okay, subtopik seterusnya, kita nak tahu macam mana kita nak lukis, okay, satu garis lurus yang terbaik. So biasanya bila awak draw before this, any straight line dia akan touch all the point, ataupun awak lukis apa saja curve dia akan touch all the points. Awak dah belajar sebelum ni dalam maths, okay, drawing the graph. Awak ada graph kuadratik, awak ada graph straight line, awak ada graph QB, awak ada graph reciprocal. Semua touch the point. Memang awak akan follow each point. Okay, kena all points. Tapi dalam linear law, biasanya kita tak akan boleh touch all the points. Sebab apa? Aim kita nak lukis straight line. Aim kita nak lukis straight line. Tapi points tu bila kita cantumkan macam biasa, dia tak membentuk straight line. Jadi apa kita kena buat? Kita kena draw lines of best fit. So yang ini memang kena practice. Okay. So ini pun awak kena buat. Biasa soalan full mark untuk section B tu dalam 10 markah. Okay, awak kena cari equation. Lepas tu awak kena lukis graph. Lepas tu from the graph, find information. Okay, that's why you need to do exercises about drawing lines of best fit. Okay, yang penting awak kena ada pembaris panjang, lut sinar. Okay, bukan pembaris panjang besi yang tak nampak belakang tu. Tak boleh. Pembaris panjang lut sinar. Kenapa kena lut sinar? Sebab kita nak nampak titik-titik dekat bawah pembaris tu. Okay. So, macam mana kita dapatkan drawing line of best fit? Okay. Yang ni saya dah siap lukis. Sebab saya tak erti guna pembaris dekat whiteboard ni. Jadi saya dah siap lukis dekat phone. Okay. Dekat modul tu kosong. Okay. Kosong. Hanya ada titik-titik saja. So dekat modul awak tu dia kosong, dia hanya ada point sahaja.
Okay, so originally kita ada y-axis as this and then kita ada all this point 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So kita ada 8 points kat sini. Okay, saya refer number 1. Okay, 8 point kat sini. So originally kalau kita connect this point, nampak tak? Dia tak akan membentuk straight line. Dia tak akan membentuk straight line. Dia tak akan membentuk straight line. Awak guna pembaris pun dia tak akan kena all the points. Okay. Sedangkan kita nak lukis straight line. Jadi macam mana kita nak pastikan kita punya line tu adalah best fit. Line yang paling baik. The best line. Awak kena memang kena usaha, kena rajin praktis lukis the best fit lines. Kenapa? Sebab from the best fit line awak akan extract info untuk awak jawab soalan seterusnya. Kalau awak tak ada best fit line, info dia akan jawapan awak untuk the next question will be affected. Okay, dia akan affect. Mungkin jauh daripada skema. Okay, so dekat situ. Jadi ini, okay, so kita ada 8 point kat sini. Ni saya letak pembaris saya. Ni saya menggunakan pembaris. Okay, so perasan tak line biru saya ni dia touch 1, 2, 3, 4, 5, 6 points. Okay. So line of best fit ni ciri-ciri dia kena touch as the most possible point. Maksudnya paling banyak titik. Okay. Awak kena adjust awak punya pembaris tu supaya dia kena paling banyak titik. Okay, itu satu. Okay. Dia mesti touch ataupun connect as much as possible. Okay. As much as possible. Points. Okay. Touch as much as possible points. Okay, itu ciri yang pertama. Ciri yang kedua, sebab tu kena Lucina ciri yang kedua ni, awak kena tengok on both side. Both side tu maksudnya atas dan bawah line. Mesti kalau ada titik yang tertinggal, yang disconnected, so pastikan atas dan bawah dia ni jumlah titiknya adalah sama. Contoh macam line nombor 1 ni, bila saya gariskan, awak perasan tak kita ada 2 titik kat sini, 1, 2. So 2 titik ni does not touch the line. 1 berada di atas, 1 berada di bawah. So dia balance. So bila keadaan macam tu kita tahulah dia adalah best fit line. So ciri kedua dia balance. Okay. So jumlah titik, the number of points does not connect with the line must be the same on both sides. Dia mesti sama. Okay. Unless kalau ada saja satu titik je yang tak kena. Kalau satu titik yang tak kena tu tak boleh nak jadi balance kan. Mungkin satu di atas atau satu di bawah. Macam tu. Okay. Dapat ke? Boleh ke kat situ? Dapat so nanti boleh cuba. Boleh cuba dekat modul tu ataupun dekat dalam buku teks. Okay. Any question, so buat draw the line best fit. So dekat modul tu dia dah siap lukis point semua, awak tinggal nak lukis garis sahaja. Okay, next. Contoh nombor 2. Okay, nombor 2 kat sini saya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 points. So bila saya letak pembaris saya, okay, kalau perasan dekat sini, ada point yang tak kena. So 1, 2, yang ni almost tak kena. Okay. Ada 4 dekat situ. So, saya berjaya touch 6 points. Okay, 4 point dia menghampiri, dia hampir touch the line. Okay, dan dia balance atas dan bawah. 2 ke atas, 2 kat bawah. Disconnected. So macam tu. So pastikan awak ada pembaris panjang, long ruler and Lucina. Okay, kalau tak Lucina macam mana nak nampak point dekat bawah. So yang itu. Okay, draw a line of best fit. Okay, ni contoh lagi. So nanti boleh cubalah buat nombor 3 dengan nombor 4 tu.
Okay. So yang ni kita ada 2 point. Yang tak kena atas dan bawah. Kat sini pun sama. Kat sini 1, 2. Okay. So nanti cuba. Okay, yang ni soalan from self practice 6.2. Okay. So far faham ke how to draw line of best fit line? Boleh? Okay, good. Next. Okay, subtopik seterusnya. Forming equation. Yang inilah yang pentingnya. Forming equation of lines of best fit. Okay. Ni biasanya contoh untuk soalan section apa tu, paper 1 lah, paper 1 ataupun section A. Okay. So kat sini dia bagi tahu dia adalah linear graph. So dia tak beritahu pun kita tahulah ada linear graph. Lepas tu dia nak kita write a linear equation in the form of y equals to mx plus c. Okay. Kita nak dalam form macam ni, y equals to mx plus c. Okay, y dengan x ni besar sebab apa? Sebab dia bukannya y sahaja, dia bukannya x sahaja. Y ni can be any form, apa sahaja bentuk. Kadang-kadang y besar ni jadi y squared, kadang-kadang jadi log y base 10, kadang-kadang jadi xy. So depends on kita punya graph. So macam mana nak identify? Sangat mudah. Okay, ni kondisi yang pertama. Yang pertama dia bagi bentuk macam ni. Dia bagi graph. Graph ni graph linear, straight line. So, daripada graph linear ni, okay. So, saya tulis dulu general form. Okay, daripada graph linear ni, kita tahu kita boleh cari M, gradient. M boleh cari. Okay, ni cara biasa. Macam mana awak cari M from this straight line? Kita ajar yang basic dulu. Macam mana nak cari M from this straight line? Bagi tahu saya. Tak ingat dah. Y2. Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1. Okay, good. Okay. Sebab apa boleh guna cara ni? Sebab kita ada 2 point. We have 2 points. So we have P and Q. So kita boleh cari gradient terus. Cari terus. So dekat sini saya ambil yang atas lah, tolak yang bawah. So 12 minus 2. Okay, settle dulu Y coordinate. And then over, settle pula difference between X coordinate. So tadi kita start dengan 12 and then kita kena start dengan 2. 2 minus 0. Okay, 12 minus 2, 10. 10 over 2, 5. Okay, 12 tolak 2, 10 bahagi 2, 5. Okay, so now kita dah ada M, 5. Okay, kita boleh gantikan lah. M kita 5. Okay, C pula. C adalah y-intercept. Cuba tengok kat gambar rajah tu, kita ada tak y-intercept? Ada tak y-intercept? Ada. Tengok kat sini. Ada. Ada berapa? 2. 2. Okay, good. So senang sangat soalan ni. Sebab apa? Sebab dia bagi straight line. Straight line tu pula touch the y-axis. Dia dah touch y-axis kat sini. So dekat sini kita punya point P sekaligus sebab P ni on y-axis sekaligus dia adalah y-intercept. So kita boleh ambil y coordinate dia 2. Okay, so apa yang tak ada lagi? Y dengan x. Okay, so y dengan x ni untuk graf ini, sebab graf ni graf linear, jadi kita boleh ambil terus. Ambil terus maksudnya kita punya y-axis which is y squared. So ini adalah y besar. Kita punya x-axis which is 1 over x. Ini adalah x besar. Kita boleh ambil terus sebiji-sebiji macam tu. Sebab apa? Sebab ini graf linear. Jadi saya boleh terus gantikan substitute y besar ni jadi y squared. Okay. X besar ni jadi 1 over x plus 2. Okay. So inilah jawapan akhir kita. Dah siap. Kalau awak nak buat macam ni pun boleh. Y squared 5 times 1, 5. 5 over x plus 2 pun boleh. So dah siap.
Okay, so this one is our linear equation. Nampak macam bukan linear kan? Sebab sini y squared, x ni kat bawah. Kalau bawa naik ni jadi negatif 1. Tapi based on this graph. Okay, based on this graph. So ini adalah linear equation for this graph. Sebab apa? Sebab paksi dia y squared, paksi dia 1 over x, baru kita dapat straight line. Okay, ni graph ni asalnya, okay, dia berasal daripada, kalau kita lukis graph original y against x, yang ini kita akan dapat mungkin curve. Mungkin curve. Tapi dia bukan linear. Mungkin curve macam ni ke. Okay, tapi dia bukan linear. So daripada graph asal, which is paksi asal dia y against x sahaja. So dia adalah non-linear. Tapi bila kita change dia punya paksi, dia punya axis to y square and 1 over x, so dia akan jadi straight line. Okay. So macam tu. So bila awak nampak graph tu, dia dah already straight line. Dia dah ada straight line, garis lurus. Just ambil y besar dengan x besar dia, apa saja labeling pada axis. Okay. Kalau kita ada curve, tak boleh. Okay. Kalau kita ada curve, tak boleh. Kita kena jadikan dia linear. So nanti kita akan belajar. So, bolehlah jawab soalan B ni. Okay. Mari kita cuba sama-sama. Soalan B ya. Okay. So, tell me, what is the big Y? Y besar dia apa? Apa dia Y besar dia? Lama sangat Y. fikir tu. Y Right, per right. X Okay. Y over X. X. X je. Square. X square. X. Square or X Okay. square. Okay. M kita kena carilah. Kita cari kat tepi. Okay. M cari kat tepi. So by using this formula tu lah. Because we have 2 points. So saya ambil 5 minus 4. Okay. Difference between Y coordinate over 4 minus 2. Difference between X coordinate. So jadi 5 minus 4, 1. 4 minus 2, 2. Okay, so jadi half. So M kita adalah half. Okay, the big X. The big X. 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 X kecil ni. Paksi X kita adalah X. Okay, plus C. Okay, now kita ada tak kita punya intercept? Kita ada tak kita punya intercept? Boleh dapat terus tak intercept kita? Tak. Tak boleh. So kita tulis dulu intercept. C. Letak dulu C. Okay, now. So, kita nak mencari C je. Okay, C je kita tak tahu lagi. So, any idea how to find C? Macam mana kita nak cari kita punya Y-intercept? Idea? Masukkan nilai dekat YX tu. Masukkan nilai dekat YX. Y over X squared ke? Dekat Y dengan X tu, dia masukkan nilai. Okay, nak masukkan nilai berapa? Masukkan nilai berapa dekat Y dengan X? Mana tu? Nak masukkan nilai berapa dekat Y dengan X? Y4 X2 boleh ke? Y4 X2. Mana dapat Y4 X2? Kat koordinat tu. Dekat koordinat sini. Okey. Saya nampak awak ambil koordinat ni 2, 4. Kan? Okey. Kita kena betulkan sikit. Hampir betul dan cara yang betul, cuma substitute tu je salah. Okey, cara dia sangat-sangat betul. Cuma kita kena tengok paksi kita kat sini Y over X squared. Kat sini adalah X. Maksudnya, saya tulis kat sebelah sini 2, 4 ni, 2 ni sama dengan X. 4 ni sama dengan Y over X squared. Boleh faham ke kat situ? Boleh. Faham tak? Biasa kita jumpa paksi kita Y against X je. So kita tahu 2 tu adalah X koordinat, 4 tu adalah Y koordinat. Tapi kat sini paksi kita berbeza. Konsep dia sama.
Tapi paksi kita berbeza. So kita kena refer to the axis. Okay. So 2 tu maksudnya sama dengan paksi X kita. So labeling dia X. Jadi 2 tu equals to X. Tapi 4 tu adalah Y over X squared. So the whole thing Y over X squared tu sama dengan 4. Sampai sini faham ke? Faham. Boleh. Jadi kita masukkan 4 ni dekat keseluruhan tempat ni. Maksudnya Y over X squared ni equals to 4. Macam tu. Okay ke? Okay. Okay. Okay, great. So X kita gantikan dengan 2. So macam tu. So kita boleh simplify lah kat sini. 2 over 2 equals to 1. So kat sini 1 bawa sini jadi tolak 1. So 4 tolak 1 3. Jadi C kita adalah 3. Jadi rewrite, tulis semula your final answer. Y over X squared equals to half X plus 3. Okay. So without bracket. Okay. So sampai sini okay. Boleh ke? Cikgu. Boleh. Ya saya. Okay, good. Ya, dan Kita boleh guna koordinat lagi satu juga boleh? Tak suka 2, 4. Nak guna 4, 5 pun boleh. Ada masalah. Kita boleh guna Okay. koordinat lagi satu ke cikgu? Koordinat satu lagi, koordinat mana? 4, 5? Boleh Boleh? ke? Boleh. Oh. Nak guna 4, 5 pun boleh. Any points on the line. Awak boleh guna apa saja titik yang berada di atas garis tersebut. Apa saja titik yang berada di atas garis tersebut. Okay. So any points. Dia akan dapat C yang sama. Sebab point tu berada di atas garis tersebut. Jadi point lies on straight line. So the equation satisfy the line. Okay. So boleh kat situ ya. Okay, 5 second kau nak salin. Kita nak buat contoh satu lagi. Yang ni menggunakan log pula. So jangan terkejut tengok log sebab awak dah belajar. Okay. So settle. Gitu. Okay, last adalah C. Okay, D tu nanti awak cuba sendiri. Kita tak buatlah semua contoh. Sebab banyak lagi ni contoh kita nak buat ni. Okay, next C. Okay, C dekat sini kita tengok. Kita ada Y axis kita adalah log Y to the base 10. And then our X axis adalah X. Okay, sama juga dia nak equation. Jadi kita tulis dulu. General. Okay. The big Y equals to M, the big X plus C. So as usual, awak boleh masukkan terus Y. Y kita equals to? Y sama dengan? Log Y. Okay, good. Y base 10. Okay, log Y to the base 10. Okay, next M. M kita baca dekat tepi. Okay, M equals to, so ni mudah lah kan sebab dia guna origin. So boleh buat 6/2 terus ataupun nak buat juga macam ni boleh. Okay, so kita dapat 6/2, 3. So kita boleh masukkan 3 kat sini. So X kita adalah X juga, X kecil. Okay, plus C. C kita apa? Ni paling senang ni. C kita apa? Kosong. Kosong. So kosong. Jangan biar macam ni, kosong tak perlu tulis. Jadi ni je lah jawapan dia. Senang ke susah? Senang. Senang kan? Senang je. So soalan macam ni jangan takut. Okay. Dia jadi gambar sebab orang nampak log. Lepas tu orang nampak pelik-pelik lah dekat paksi Y dengan X tu. Tak. Okay. Tak, sebenarnya dia datangnya daripada paksi Y dengan X yang original. Cuma paksi Y dengan X yang original tu adalah non-linear. So bila dia transform jadi linear, that's why paksi Y dengan X dia berubah. Sebab apa? Sebab berubah? Sebab dia nak jadikan linear equation, linear graph. Okay. So asal dia daripada non-linear graph. Okay, gitu. So ini adalah basic. Okay, so later on kita akan lukis dia punya graph. Okay, dia macam kita lukis graph biasa. Awak kena cari nilai, complete the table of values and then lukis the graph.
Cari gradient, cari C from the graph. Macam biasa. Okay. Cuma dekat sini Y dengan X kita berbeza. Okay. Gitu. So nanti boleh try buat D ni. Okay. Sangat-sangat mudah. Okay. Cuma saya nak remind satu. Kita boleh ambil direct sebiji kalau dekat sini adalah straight line. Remember straight line. Kalau curve tak boleh masukkan terus Y dengan X kita yang besar ni. Okay. Tak boleh masuk terus Y dengan X kita yang besar. Okay. Hanya straight line sahaja. Sebab equation ni hanya untuk straight line sahaja. Okay. Sebab nanti awak akan jumpa dia bagi dua graf sekali. Daripada non-linear pergi kepada linear. So awak akan jumpa dua sekali macam tu dalam satu soalan. Sebab tu saya kena mention. Okay. This one. Okay. Ni nampak macam sama soalan dia. Tapi berbeza. Okay. So soalan dia, based on the graph of the line of the speed, express Y in terms of X. Okay. Dia menggunakan Y dengan X kecil. Macam tadi dia nak equation Y besar equals to MX besar plus C. Tapi yang ni dia nak express Y in terms of X. Maksudnya awak kena dapat Y sama dengan bla 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 ada X. Bla bla bla. Tak kisahlah X ni X squared ke apa ke. Tapi Y in terms of X. Y as subject and then belakang tu nak ada X. X tu tak kisahlah kat bawah, ke atas, kiri, kanan. Ada kuasa 2 ke, set ke, tak kisah. Tapi bila kata express Y sahaja sebagai subjek. Okay, clear? Boleh faham soalan nak macam mana? Okay ke? Okay. Okay. So berbeza Tadi dia nak Y besar equals to MX plus C. Okay. So sekarang dekat sini, dia menggunakan konsep tadi. Okay. Cuma kita kena ada extra working sikit. Okay. So awak nampak kat sini kita ada straight line. So kita buat A dulu. Kita ada straight line. Jadi bila awak nampak aja ada straight line, automatik boleh masuk dalam equation tadi. Equation yang ni tadi. Sebab kita dah ada. Okay, jadi masuk dulu dalam ni. So Y besar kita berapa? Y besar kita apa? XY. Okay, good. XY. Sebiji macam kita punya paksi Y. Okay, so this one. Okay, so M macam biasa lah kita cari tadi. Because we have 2 points here, jadi kita boleh cari M dia. Okay, so saya ambil 12 tolak 4. Okay, difference between Y coordinate over difference between X coordinate. Okay, 12 tolak 4, 4 tolak 2. Okay, 12 tolak 4, 8. 8 bahagi 2, 4. Okay, so dapatlah gradient kita 4. Okay, X besar kita nak gantikan dengan apa? X kecil. Okay, X kecil. Okay, good. Okay, C. C kita boleh tak dapat direct? Tak. Tak boleh. Jadi kita tak boleh dapat direct. Kita tulis dulu C. Okay, macam mana nak cari C? Substitute. Okay, good. Substitute. So, kita boleh guna point P ataupun point Q. So, mana-mana sahaja. Jadi, remember. Okay. Contohlah saya ambil 4 dengan 12. Contoh. Okay. So, kita kena ingat 4 ni sebiji macam paksi X. So, same as your X axis which is equals to X. 12 is the same as your Y axis which is XY. So, kita substitute the value of XY equals to 12. Okay. Next, the value of X equals to 4. Okay, now kita boleh dapat C lah. 4 darab 4, 16. 16 bawa sini jadi tolak. So 12 minus 16, negative 4. So our C is negative 4. Kalau awak rasa tak confident, tak apa, buat je satu-satu. Maksudnya buat macam gini. Okay, 12 sama dengan 16 tambah C. So kita nak C je. So 16 bawa sini jadi tolak. Boleh, tak ada masalah. So masuk calculator, dapat C kita negative 4. Okay, so now kita ada equation
Saya buat kat sini lah. Equation kita XY equals to 4X minus 4. So ni adalah equation kita. Okay, adakah ini final answer? Tak. Tak. Sebab dia nak express No. Y. Maksudnya Y. Yes, no. Y only as a subject. Jadi kita kena tinggalkan Y just ketul dekat sebelah kiri tu. Makna kata kita kena hilangkan X. Jadi macam mana kita nak hilangkan X ni? Macam mana saya nak hilangkan X ni? Supaya tinggal Y je. Macam mana? Bawa sebelah. Bahagi. Bawa sebelah jadi bahagi. Okay. Bawa sebelah jadi bahagi. So itulah korang punya apa tu? Nomad rule kan. Nomad law korang. So kalau bawa sebelah jadi bahagi, remember kena bahagi all. Okay, semua kena bahagi X. Ataupun awak boleh buat kat sini. Kita nak hilangkan X, so divide X. Kalau kita buat sebelah kiri, sebelah kanan pun kena buat perkara yang sama. Everything divided with X. Okay, so kat sini habislah. So kat sini tinggal Y. So kat sini kita boleh simplify X dengan X. So tinggal 4 and then 4 over X. Dah siap. So inilah Y into X. Okay, boleh? Boleh. Okay, good. So saya nak bagi tahu yang inilah non-linear equation. Okay, equation ini linear equation bila transform jadi paksita XY baru kita dapat linear. Okay. Nanti aku akan tengok banyak soalan which is daripada linear pergi non-linear and vice versa. Okay. So ingat kalau originally is not Y dengan X as is, so maksudnya dia datang daripada non-linear graph ataupun non-linear equation. Okay. Non-linear equation kita dalam Y over X, Y versus X graph. Okay. So gitu. Okay, next kita nak cuba buat B ataupun B ni saya tinggal untuk awak lah. Okay. So konsep ni sama. So awak try buat B. Okay, banyak lagi soalan kat bawah. Okay, try buat B. So tadi ada satu soalan, lepas tu try buat B juga. Sama juga konsep dia. Okay. Cuma kena ada extra work to do. Okay, jangan berhenti setakat Y equals to MX plus C saja. Awak kena sampai Y as a subject. Okay, boleh cuba? Cuba nanti. Boleh ke tak tu? Orang kalau petang-petang ni. So nanti B dengan C ni try buat sendiri . B dengan C ni dia mudah sikit. Okay, saya nak buat biasa log ni student takut kan. So kita nak buat D. Okay, bagi tahu saya step pertama saya nak buat apa? Ni awak pula bagi tahu saya. Cepat. Step pertama. Step pertama tengok je. 10 minit tengok je. Tulis dia dalam bentuk YMX plus C. Okay, good kakak. Okay. Perhatikan apa ni? Ni saya kena panggil orang ke? Saya panggil lah. Okay, saya nak dengar. Hanin. Hanin? Ya, saya. Okay, so saya nak gantikan apa Y ni? Log tu. Lot? Log 10. Log 10 Y. Okay. Lot 10 Y. Lot Y to the base 10. Okay, thank you Hanin. Okay, next saya nak Irfan Fahim. Apa saya gantikan M? Ya, cikgu. Apa saya nak gantikan M? Gradient.
Kena cari dulu yang tu. Kena cari. Okay, macam mana nak cari? Y2 tolak Y1. X2 tolak Okay, X1. bagi tahu saya nilai. 6 Okay, tolak 0. okay, 2 okay, tolak 0. okay. The answer? Tiga je. Okay, good. Thank you, Irfan. Sama you. Okay, next. Hamzah. Hamzah ada? Hamzah Hafiz. Ni server detect ni. Hadir tak hadir? Ke mic dia rosak ke? Okay, Aiman. Aiman ada? Aiman ada satu. Ada cikgu. Okay, Aiman. Bagi tahu saya X. X tu X lah. X lah. X kecil. Okay, C. Sambung Aiman. C kena tulis C dulu. Lepas tu baru C gantikan. C Okay. kosong. C kosong. Aiman nampak tak C kosong? C kosong. Okay. Saya baru nampak. Okay. Good. Okay, C kosong. So settle dah. Thank you. Terima kasih semua. Okay, sampai situ je saya tanya. Okay, so sekarang kita nak jadikan Y sebagai subjek. Okay. Kita nak kena hilangkan log. Macam mana saya nak hilangkan log 10 tu? Guna hukum log. Guna hukum log. Okay, yang mana satu tu? Okay, log ni partner dia siapa? Partner untuk log. Base. Base. Base apa tu? Bukan. Maksudnya log ni dia punya partner dia, kan kita ada log dengan index. Betul? Log kita boleh change into index form boleh change into log. So bila awak nampak log, kita nak hilangkan log, kita perlu tukar kepada index form. So partner log mesti index. Partner log mesti index. Okay, so salah satu cara kita nak hilangkan log ni, eliminate the log, we need to change into index form. Okay, so once kita change into index form, dia jadi sangat mudah. So kita tinggalkan Y ni. Okay, 10 ni kita bawa sebelah, tolak 3x ke atas. So 10 dia akan jadi base, 3x dia akan jadi power. Dah siap. Macam tu. So daripada log form change into index form. Okey ke? Boleh faham ke? Boleh. Boleh. Macam tu. Tahu. So kalau ada log form jangan takut. So awak settle dulu, substitute into the equation and then how to eliminate log, change into index form. Okey. Itu je. Ada soalan nak tanya? Boleh. So tengok soalan betul-betul. Soalan nak apa? Soalan nak dalam bentuk Y equals to mx plus c ataupun dia nak Y in terms of x. Okay? In terms of x. Jarak sikit in terms ni. So these two questions. So kita akan buat ni dulu. Bila soalan nak macam ni kita akan proceed sikit lagi working untuk dapatkan macam ni. Okay. Jadi in general sebenarnya straight line ni datang daripada mana? Datang daripada sini. Okay. Y equals to 10 to the power of 3x ni adalah non-linear graph. Non-linear equation. So from here, bila kita tambah log, dia akan jadi equation ni. So dia boleh transform jadi equation ni dan equation ni jadi linear. So graph asal dia curve. Yang ni kita tahulah graf eksponen. Graf eksponen macam ni. Okay. So asalnya graf ni macam gini. Ataupun eksponen dia macam gini. Okay. So asalnya curve. Jadi bila kita transform jadi linear equation macam ni, log y to the base 10 equals to 3x,
dia akan jadi linear graph. Jadi straight line macam ni. So bila awak nampak part C tu, both axis does not equals to y and x only. Jadi makna kata dia datang daripada non-linear graph. Okey, dapat ke kat situ? Senang ke susah? Dapat. Dapat. Dah gitu So ini baru mukadimah. Okey, nanti boleh cubalah buat E dengan F ni. So yang ni dia punya x-axis lain sikit. Dia ada log dekat situ. Jadi boleh guna konsep log. Awak ada macam-macam law of logarithm. Jadi apply dekat sini. That's why topik ni awak kena belajar selepas topik log. Okay. Nanti boleh cuba buat soalan yang atas ni. Cuba jangan tak cuba. Okay, kita nak buat satu soalan. Okay. Problem solving. Tak silap saya soalan ni ada kot dalam buku teks awak. Saya tak ingat page berapa. Kita boleh cari. Okay. So yang ini sebelum kita masuk subtopik yang seterusnya. Okay. Given the graph of line of best fit in the diagram shows that the obtained values which involve two variables s and y, s and t, express t in terms of x. Soalan sama, dia nak express t in terms of x. Okay, kita kena check dulu. Part C kita, part C kita dia menggunakan variable apa. So, kita tengok kat sini, our y axis ataupun our vertical axis use t. Okay. Our horizontal axis use x. Jadi kat sini sebenarnya kita boleh dapat direct je. Sebab dah memang t dengan x je. Graf pula graf straight line. Jadi apa yang kita cari, dia macam kita cari equation biasa macam gini. Macam gini. Equation biasa y kita adalah t. Okay. X kita adalah x. So apa yang kita perlu cari? M dengan C. Cuma dekat sini dia dah bagi graf. Bila dah bagi graf, jawapan semua orang kena sama. Sebab dia dah lukis graf tu by using apps. Okay, dia dah lukis siap. Jadi jawapan semua orang kena sama. Jawapan yang ada plus minus bila awak yang kena lukis graf. Dia akan ada plus minus dalam skema. Tapi bila dia dah bagi graf, so jawapan kena tepat. Okay, so kalau tengok dekat sini dia nampak macam susah nak cari. Tak silap saya, awak boleh tengok buku tag on page. Sekejap cari. Lupa pula page berapa. Okay, on page 159. Okay, thank you. So 159. Okay, kita tengok dekat sini. Lebih clear lah macam mana nak cari, okay. So konsep sama juga, cuma dia dah bagi graf. Jadi kita kena cari gradient dengan intercept. So kalau tengok kat sini, C kita dah tahulah. C kita dia C nampak macam kosong. Cuba tengok graf tu betul-betul. Dia bukan kosong. Angkat ke atas sikit. Dia up sikit. Dia naik sikit je. Boleh tengok buku teks saya page 159. Dia naik sikit je. Dia dekat satu kotak kecil atas. Jadi macam ni nak cari C kalau kod lah tak tahu kan. Okay. So dekat sini dia satu kotak atas. Jadi 10 kotak, kita ada 10 kotak kecil kat sini. Sini ada 10 boxes. Okay. Mewakili 0.2. 10 kotak represent 0.2. So kalau satu box, macam ni nak cari? 0.02. Betul. 0.2 bahagi 10 kan? Dapat berapa? 0.02. 0.02. So 2/100 which is 1/50. So nak tulis 0.02 pun boleh. Awak nak change into 2/100 ataupun awak simplify 1/50 pun boleh. Both boleh. So kita dah dapat C dah. So kita dah dapat C. Kita boleh substitute lah C kita. Okay. Saya letak macam ni. Awak nak letak 0.02 pun boleh, tak ada masalah. Cuma bila dalam equation biasanya kita letak fraction. Dalam equation biasa kita letak fraction. Okay. So dapat dah kat situ. M pula. Okay. M. Dekat sini dia tak label untuk awak. Dia tak label any points.
Tapi awak ada mark untuk points. So kita ada mark dekat sini. Nampak tak? Ni adalah points. Okay, dia ada mark dekat situ. Jadi cara pertama yang paling selamat adalah awak boleh guna any points on the line. Ambil apa saja points on the line. Find two coordinates. Itulah cara dia. Tapi kalau rasa macam malaslah nak cari kan. Kali lurus tu panjang nak ambil poin satu pun tak reti. So awak boleh pilih antara 5 poin yang saya bulat ni, awak pilih yang mana touch the line. Yang mana touch the line. Awak tak boleh ambil semua point sebab tak semua touch the line. Awak hanya boleh ambil point on the line sahaja. So kalau kita tengok dekat sini, kita ada titik yang kedua dan yang titik yang ketiga dan yang terakhir. Okay, yang ketiga dan yang kelima. So titik yang ini dan yang ini touch the line. So saya boleh ambil koordinat untuk titik 3 dan titik 5. So saya bacakan ke awak koordinat dia. Saya pun sebenarnya kecilnya dah benda ni. Koordinat dia berapa Siapa nampak koordinat titik yang ketiga? 0.34 0.3 0.34 345 0.68. Okey. So koordinat untuk ini 0.345 0.685. Roughly lah ya sebab dia punya tu kecil sangat. Okay. So boleh ke kat situ? Dapat? Boleh ambil pembaris. Cari dia punya X dengan Y. So macam ni. Okay. Satu lagi yang titik atas ni. Titik yang paling hujung. Oh dia ada 246 titik lah. Saya ambil titik yang paling hujung lah. Yang paling hujung senang sikit. Yang paling hujung 0.6 dengan 1.2. So 0.61.2. Saya ambil dua titik ni. Jadi kita bolehlah cari M kita. So our M, saya cari kat tepi. M kita adalah 1.2 tolak 0.685 per 0.6 tolak 0.345. Tolong kira untuk saya dapat berapa ni? Dapat dah? Saya dapat 103.51. Adakah saya salah? Betul? Betul. Betul 2.0196. Okay. So ini yang saya dapat lah. Okay. So X plus 1/50. Jawapan saya tak sama dengan skema. Okay. Skema macam ni. Dia boleh dapat tepat sebab dia yang lukiskan. So dia tahulah gradient dia berapa kat situ. Saya sebab graf ni dia kecil dan kita susah nak cari. Jadi kita buat the best one lah. Awak cari the best one. So ambil pembaris using ruler. Okay. Buat dotted line atau straight line. Find the X coordinate and the T coordinate. And then substitute into the formula. Gradient formula here. Okay. Yang ini. So kira dapatlah kita punya M. Okay. So set dalam kepala bila graf diberi, jawapan awak mesti tepat. Okay. Jawapan awak mesti tepat. Yang ni sebab graf dia terlampau kecil. Jadi saya susah nak angkat dekat mana point kat situ. InsyaAllah graf yang dia beri kat awak mesti awak boleh cari dengan tepat. Okay, sedetail-detail yang mungkin. Kalau point tu berada di tengah, awak kena consider juga 5 tu. 0.005 tu. Okay. So boleh ke kat situ? Ada soalan nak tanya? Faham lah ke tu? Faham. Faham
So inilah konsep dia. Okay, so previously kita ada graph yang which is sketching. So bila sketching dia tak guna graph paper, dia akan bagilah point untuk awak. Okay, yang ini dia guna graph paper, dia tak bagi point. You need to find the coordinate of the points. Okay, settle. Okay. Ni last one before kita masuk subtopik yang seterusnya, interpret. So interpret ni sangat penting. Kenapa penting? Sebab benda ni awak akan buat soalan soalan yang biasa lah yang SPM tu ada interpret information based on the line of best fit. So inilah contoh soalan part bahagian C dengan bahagian D. Okay, so kita kena interpret. Jadi, okay, contoh. Yang ni dia dah siap lukis, dia dah siap complete the table. Awak tinggal interpret je. Mudah kan kerja awak? Tapi bila soalan yang full mark tu, 10 markah tu, awak kena complete the table, awak lukis graph, awak interpret. Itu soalan dia. Biasanya lah soalan section B. Okay, so kita anggap ini soalan section kat depan, section A ke paper 1 ke. So dia dah ada table, dia dah ada graph, so you just need to interpret. Okay, soalan. Dia nak, dia ada BNBI ya. Okay, saya tengok yang bawah. Okay, dekat sini, from the graph, dia suruh kita cari log Y to the base 10. Bila mana X sama dengan 0.9. Okay, so kena careful. Kita tengok dulu graf kita menggunakan paksi apa. Okay, so bila kita kat sini, our vertical axis is log Y to the base 10. Our horizontal axis is X. Jadi any points here menggunakan, okay, X coordinate dia adalah value of X, tapi Y coordinate dia adalah value of log Y to the base 10. So sekarang kita nak 0.9. So 0.9 kat sini nampak tak? Kita cari dulu when X equals to 0.9. Bertuahnya sebab apa? Dia nak X sama dengan 0.9. Paksi kita juga menggunakan X. Jadi terus cari dekat paksi X ni 0.9. So dia dah buat siap kat awak kat sini. Ni antara 0.8 dengan 1.0 adalah 0.9. So dia dah siap buat dotted line untuk awak kat sini. So tengok, baca terus. So awak dapat 2.0. 2.0 ni nilai apa? 2.0 ni nilai log Y to the base 10. Okay, dan kita memang nak log Y to the base 10, so dapat terus 2.0. Okay ke? Boleh faham? Boleh. So benda ni awak kena buat tau. Awak kena buat sendiri tau nanti. So yang ni dah bagi siap dah. So awak tinggal completekan je. Okay, nombor 2. When X equals to 0. Bila X equals to 0, so kita tengok kat sini lah. When X equals to 0, so kat sini. So kita kena baca yang ini. Saya dia tak nampak ni. Okay. So saya tengok graf dia ada pada muka surat 160. Okay, ada solution kat situ. 160. So kita tengok pada graf tu dia ada pada 0.1 0.25, 0. So dekat situ dia berada di kotak yang keempat. So kat sini kotak yang keempat. Jadi kita kena cari dulu satu kotak mewakili berapa. So macam biasa, dekat sini kita ada 10 kotak, 10 boxes. Okay, so saya buat kat tepi, 10 boxes represent 0.5. Okay, jadi kalau satu box, kita boleh buatlah 0.5 bahagi 10. Dapat berapa ni? 0.05. Betul? Betul. Betul, 0.05. Tapi kita punya nilai dekat sini adalah 4 kotak. Kotak yang keempat. Jadi 0.05 darab 4. Dapat berapa? 0.2. 0.2. Okey, 0.2. Jadi nilai kat sini adalah 0.2.
0.2. Okey, soalan. Ini kena careful. Okey, dia kata bila X kosong, Y berapa? Okey, 0.2 ni bukan nilai Y. 0.2 ni nilai log Y to the base 10. Okay. Sedangkan soalan kat sini nak cari nak cari Y sahaja. Dia tak nak log Y to the base 10. Jadi kita kena buat kerja sikit. Log Y to the base 10 equals to 0.2. Okay? Boleh faham ke kat sini? Sampai sini okay? So kita nak cari Y. Okay, good. So nak cari Y. Buat macam tadi, nak hilangkan log, jadikan index form. So Y, tinggalkan Y. 10, base 10 ni kita bawa sebelah, tolak 0.2 ke atas. Okay, tolak 0.2 ke atas jadi power. Jadi 0.2 to the power, terbalik pula. Okay, 10 to the power of 0.2. So tekan kalkulator 10 to the power of 0.2. Dapat berapa? Dapat berapa? 1.58. 1.58. Tepat ke? 1.5848. 1.58 848 something lah. So ambil 4 significant figures, 85. Okay, 1.585. Jadi Y nilai dia adalah 1.585. Okay, sampai sini okay? Okay, boleh ke kat situ? So ini Boleh. bagus. Bagus tuan soalan ni. Kalau tak faham nanti boleh refer to page 160. Okay. Dia ada solution dekat page 160. Kenapa dia bagi soalan macam ni? Sebab nanti awak nak jawab soalan full. Soalan full nanti macam ni lah contoh soalan dia. Okay. So the next one, nombor 3. When a log Y, besarnya 10 dia. Okay, 10 dia ni tak silap saya 10 dia kecil. Okay, 10 dia kecil dekat bawah. Okay, 10 ni base. Okay, so when log Y to the base 10 equals to 2. So sekarang dia bagi pula nilai log Y to the base 10. Ni boleh betulkan nanti ya. Ni log Y base 10 kecil kat bawah sama dengan 2. Jadi kat sini log Y to the base 10 dekat mana? Dekat vertical axis. So kita tengok dekat vertical axis nilai dia 2. So vertical axis nilai dia 2 dekat sini. Okay. So kat sini. So dia nak cari nilai apa? Nilai X. Membandingkan our horizontal axis use variable X. So terus bawa turun dapat terus nilai. Dapat terus lah 0.9. Dapat terus. Okay, boleh ke kat situ? Okay ke? Okay. Okay lah sekali. Yang ni soalan dia tolong betulkan. Okay, dia nak when Y equals to 20. Dia bagi when Y equals to 20, tiba-tiba nak Y lagi. Cepuk korang. So ganti kat sini X. Okay, gantikan X. Okay. So now macam mana kita nak cari? Okay, dia bagi Y. Okay, dia bagi Y sama dengan 20. Boleh tak saya nak dapat nilai Y sama dengan 20 tu direct daripada graf ni? Terus daripada graf. Boleh tak? Boleh ke tak boleh? Boleh ke tak tu? Tak boleh. Tak boleh. Kenapa tak boleh? Kenapa tak boleh? Kenapa saya tak boleh cari Y sama dengan 20 direct daripada graf? Dalam graf tak ada 20. Bagus. Bagus kat situ. Dalam graf tak ada 20. Betul? Tak terfikir pun saya. Betul? Tak ada 20. Lagi? Betul, dalam graf tak ada Y sama dengan 20. Y awak sampai 2 je. Macam mana nak cari? Takkan awak nak extend sendiri graf tu kan? Okay, betul. Lagi satu. Kenapa tak boleh cari direct?
So ada log. Yes. Okay, sebab kita punya vertical axis is not y. Vertical axis kita adalah log y. Okay, jadi dekat sini kita tahu vertical axis kita log y. Jadi kita boleh masukkanlah log 20. Okay, kita boleh masukkan kat sini. Kita cari dulu nilai log y to the base 10. Sebab tak ada y direct tapi kita ada log y. Jadi kita cari dulu nilai ni. So kita boleh gantikan y kita sama dengan 20. Jadi awak just tekan je kalkulator log 20. Sebab kalkulator awak terus baca base 10. Berapa log 20? .301, betul? Betul. Betul. So makna kata kita ada log, bila y 20, log y 10 ni sama dengan 1.301. So cari dekat graf 1.301. Graf saya dah huruf ada kat sini. Okay, cari dekat graf 1.301. So 1.3, oh dia dah bantu awak kat sini ni 1.3. Okay, ni 1.0. So tengah-tengah sini 1.25. So atas sikit 1.3. So sini adalah 1.3. Okay, dia dah bantu awak kat sini. Jadi ikut je lah dotted line dia. Okay, sampai touch the graph and then read the value here. Okay, so kita baca nilai kat situ 0.56. Dia kena kepada kotak yang ketiga. So tengah-tengah ni 0.5. So 0.525456. Okay, jadi kita dapat terus X kita 0.56. Okay, boleh ke? Okay ke kat situ? Boleh, Alhamdulillah. Okay. Boleh. Alhamdulillah. So, last one. Find the equation of line of best fit. So, equation yang ni lah. Macam tadi yang kita nak mx plus c. Okay, so y kita sama dengan apa? Bagi tahu saya y sama dengan apa? Log y base 10. Good. Okay, m tak tahu lagi. So kita boleh leave it blank first. X kita sama dengan x lah. C kita? Sebiji kat sini. Kat sini tadi kita dapat apa? 0.2. Betul? Kan 0.2. Kat sini tadi dapat 0.2. Kita dah cari tadi sebelum ni. So terus tulis. So tinggal nak cari M je. So M pun sama. M kita boleh pilih choose any points on the line. Jadi pilihlah point yang tepat. Saya menggunakan point ni lah. Yang saya guna dotted line ni lah. Sebab dotted line ni dia dah bantu kita. So saya guna dotted line. So satu point dekat sini 0.9. 2.0. Satu lagi point dekat sini. Yang kat sini tadi X kita 0.56. Y kita 1.3. So saya guna 2 point ni. Sebab dekat situ dia ada nilai yang tepat kita dah cari tadi. Okay, kalau awak tak nak guna point tu pun tak ada masalah. Awak guna je point mana-mana. Ambil je point asalkan berada di atas line. It's not necessary to be the mark point. Tak semestinya awak boleh ambil point kat sini ke. Janji awak baca tu betul. Okay. Sebab dia dah lukis siap. Okay. So saya ambil 2 point ni. Jadi saya cari M dekat tepi ni. So 2.0 minus 1.3 over 0.9 minus 0.56. Tolong kira untuk saya. Dapat tak macam dia dua? Okay. Lagi. .0 something kan? 2.05859 ataupun 35/17. Yang ni saya dapat. Okey, bila saya menggunakan dua ni. Jadi kat sini okey, saya masukkan yang saya dapat. Dah siap. Macam tu lah. Okey, jawapan saya tak sama dengan skema tapi boleh diterima sebab apa? Bukan sebab saya yang buat. Tak, sebab saya ambil point yang dah ada dekat graf tu. Saya menggunakan yang dotted line tu. Jadi jawapan saya boleh diterima. Sebab dotted line tu adalah point yang tepat. Okey, ada soalan nak tanya? Cikgu. Ya, saya. Kalau guna point 0.2 tu boleh juga?
0.2 boleh? 0.2 kosong. Boleh? Kosong 0.2 kan. Boleh? Tak ada masalah. Yang tu lagi bagus kan, sebab apa? Sebab y dia kosong. Senang nak kira. So any points on the line. Cuma ambil point yang tepat. Okay. Dah settle. Ada soalan nak tanya, kita dah habis 6.1. So 6.1 ni sebenarnya dia dah merangkumi everything dah. Okay. Dah merangkumi everything yang awak akan buat untuk application. Cuma tak lukis graf je lagi. Jangan risau, lukis graf dia macam biasa. Macam awak lukis macam biasa tu. Cuma awak kena practice untuk cari the best fit line. Itu saja. Okay. Saya boleh bergerak ya slide saya ni. Okay, saya bagi awak rest minit. Seminit rest. Kita nak masuk sikit lagi. Saya nak habiskan 6.2 je. 6.3 insyaAllah application kita buat next time. So untuk application ni yang memerlukan graph. Okay, graph paper. Okay, saya bagi awak rest minit. Kita akan resume 4-2 minit. Okay, dah 4-2 minit. Okay, boleh sambung sikit lagi? Boleh. Okay, good. So, kita sekarang ke arah 6.2, our second subtopic, which is linear law and non-linear relations. Sebenarnya sama macam tadi, cuma extra sedikit. Kenapa saya kata extra? Sebab kita nak jadikan, kita nak convert from non-linear to linear. Non-linear to linear. Tadi awak cari equation semua based on graph. Semua based on graph. Sekarang kalau tak ada graph, macam mana kita nak cari dia punya linear equation? Macam tu. Okay. So biasanya soalan, daripada soalan full tu kan, daripada soalan, graf apa yang dia suruh lukis, itulah sebenarnya bantu. Dia sangat membantu bila awak baca soalan, graf apa yang awak kena lukis, so graf tu mesti dapat straight line. So daripada situ kita akan dapat equation kita, apa yang kita nak cari. Tak apa, nanti waktu application saya boleh tunjukkan. Okay, so now kita nak masuk yang kedua. Linear law and non-linear relation. Okay, so boleh baca lah kat sini bla 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 bla. Okay, so dia ada kat sini non-linear equation. Ni secara umum ya, in general. A, B, X, Y tu can be anything. Contoh kita ada kat sini non-linear equation Y equals to AX plus B over X such that A dengan B are constants. So yang ni dia tak gantikan A dengan B tu. So A dengan B tu adalah nombor, Y dengan X tu adalah variable. Okay, can be converted into linear equation dalam bentuk macam ni. Y equals to MX plus C by using two methods. Bila menggunakan two method, probably awak dapat linear equation bentuk yang berbeza. Mungkin ada satu je, mungkin ada dua bentuk. Okay, so gitu. So macam mana? So yang ini ada on page. Kod lah tak faham, saya ajar kemudian kan. So boleh tengok nanti page 162. So kita buat ni dulu and then kita akan practice buat soalan nombor 7 ni. Nombor 7 ni banyak sangat latihan yang dia nak awak buat untuk cari linear equation. Practice. Okay, so kita buat dulu equation yang ni. Y equals to AX plus B over X. Okay. So yang ni So macam mana kita tahu yang ini bukan non-linear? Kita tahulah sebab dia bagi tahu. Kalau dia tak bagi tahu, macam mana kita nak tahu? Okay. So kita tengok equation of linear. Okay. Hanya ada satu tempat je X dia.
Saya dah kata dah X besar dengan Y besar tu tak ada masalah apa saja bentuk. Tapi X ni hanya ada berdekatan dengan M je. Dekat C ni tak ada X. Dekat C tak ada X. Maksudnya dalam satu equation tu awak kena tengok, make sure di sebelah kanan awak X tu hanya ada di satu term sahaja. The rest of the term shouldn't be X. Shouldn't be any X. Tak boleh ada X. Jadi dekat sini, awak tengok kita ada dua tempat. Kat sini ada X, sini pun ada X. So kita tahu dia non-linear. Sampai sini okey? Boleh faham? Okay. Okay. Okay, so aim kita, ingat betul-betul. Set betul-betul. Tips dia adalah macam mana nak jadikan dia linear. Pastikan salah satu X ni hilang. Tak kisah mana-mana X. Pastikan salah satu hilang. Sebab tu dia ada dua metod. Metod yang pertama, awak boleh hilangkan X ni. Metod yang kedua, awak boleh hilangkan X yang ni. So itulah. Okay. Contoh, saya nak hilangkan X yang ni dulu. Yang sebelah A tu. Saya nak hilangkan. Macam mana saya nak hilangkan X yang sebelah A ni? Yang saya highlight kalau kuning ni. Macam mana saya nak hilangkan yang sebelah A? Beritahu saya macam mana saya nak eliminate X tu. How? Bahagi. Okay, good. Bahagi. So, kita tahu hubungan A dengan X ni darab. So, nak eliminate dia, kita bahagi X. Jadi, takkan bahagi dia saja. The whole thing kena bahagi dengan X. Okay. Jadi, kita boleh tulis new equation Y divide X. Jadi, Y per X. So, kat sini, A X bahagi X tinggal A. Okay, kat sini pula B over X divide lagi dengan X. Jadi B over X squared. Macam tu. So sekarang kita tengok dah tinggal dah A sahaja. So A ni makna kata A ni adalah constant. Nombor lah, nombor yang kita tak tahu lagi. So dah tak ada X, maksudnya ini dah dalam bentuk linear equation. Ni dalam bentuk linear equation dah. Sebab X tu hanya ada di B sahaja. Dekat A tak ada. So dah siap. Okay. Jadi kita susun balik dalam bentuk macam ni. Yang ada X kat depan, yang tak ada X kat belakang. So saya susun semula. Kenapa kena susun? Sebab mudahnya kita nak compare. Okay. So daripada sini, kalau awak tak nampak which one is M, which one is C, awak boleh split. Split tu maksudnya asingkan, kat sini tak payah asing lah. Okay, so kita ada B over X squared. Jadi awak boleh split. Okay, so kita boleh split jadi macam ni. B in bracket 1 over X squared. Saya split sebab kita nak bandingkan Y apa, M apa, X apa, C apa. So daripada sini, makin menyengit tulisan saya ni. Okay, daripada sini saya nak compare dengan bentuk ni. Okay, so kita dapat lah dekat sini Y kita sama dengan Y over X. Okay. Lepas tu kita ada M kita sama dengan B. Lepas tu kita ada X kita sama dengan 1 over X squared. Okay. Last sekali C kita sama dengan A. So gitu. So this one is our final answer. Okay. Ataupun dalam bentuk macam ni pun boleh. So kalau dia nak awak list out what is Y, M, X, so awak kena list lah. So awak list kat bawah ni Y sama dengan Y over X, comma B equals to B, B equals to B pula, M equals to B, and then our X, the big X equals to 1 over X squared. And then last kali C equals to A. So list out. Kalau dia nak suruh awak list out, list out. Okey ke? Boleh ke kat situ? Boleh. Okey. So biasanya, okey. Biasanya jawapan nak yang ini. Tak lawa kalau tu. So jawapan sampai sini. Lepas tu daripada sini, list out what is your Y, M, X dengan C. Okey, ni method yang pertama. Okay, dia depends pada soalan lah. Kadang-kadang soalan tu satu je method. Kadang-kadang biasanya ada dua method lah. Okay. So yang kedua,
Tadi saya nak hilangkan yang X sebelah A, sekarang saya nak hilangkan yang dekat B pula. So, masih equation yang sama. Tapi saya nak hilangkan X yang ini. Macam mana saya nak hilangkan X yang ini? Macam mana saya nak hilangkan Darab. X dekat B tu? Okay, good. Sebabkan dia bahagi kat sini, jadi nak hilangkan kita kena darab. So, the whole thing kena darab. Maksudnya, every term, each term, we need to multiply with X. Jadi, Y darab dengan X, jadi XY ataupun YX. So, yang ini AX times X. So, dia akan jadi AX squared. Okay, B over X times X jadi B sahaja. So nampak tak? Okay, daripada ada 2X kat sini, daripada non-linear. So bila dah tinggal satu je X kat sini, B ni tak ada X, dia jadi linear. Okay, so dekat sini kita boleh buat comparing lah. So this one equals to Y, the big Y. Yang ni dah siap susun. Yang ni sama dengan M, yang ni sama dengan the big X. Yang ni sama dengan C, Y-intercept. So boleh list out. XY, M kita sama dengan A, our big X equals to X squared, our C, Y-intercept equals to B. Okay. So kat sini nampak banyak sangat huruf kan. Sebab apa? Sebab dia guna A dengan B, nanti A dengan B ni jadi nombor. Okay, A dengan B tu dia letak nombor. So macam tu, okay ke? Boleh? Okay. So nanti awak akan tengok soalan. Soalan tu dia akan membantu awak nak tukar yang macam mana. Okay. Contohlah equation kita ada macam ni. XY equals to AX squared plus B. So awak tahu big Y awak adalah XY. Big X squared, BX adalah X squared. So pada soalan, dia akan suruh awak lukis graf XY against X squared. So bila dia nak graf XY against X squared, maksudnya awak guna method yang ini. Hilangkan yang dekat B tu. Tapi kalau menurut yang ini pula, yang ini, kalau dia nak lukis Y over X against 1 over X squared. So awak perlu cari equation macam ni. So macam tu. So bila awak dapat soalan full nanti, macam mana kita nak tukar ke arah mana? Nombor 1 ke nombor 2? Tengok pada soalan. Soalan suruh lukis graf apa. Okay. So graf apa against apa, yang itulah yang awak kena cari. Okay. Awak akan work your equation towards your graph. Okay. Macam gitu. Bolehkah? Simple kan? So, kita nak buat latihan dah ni. Banyak lagi tau soalan kat bawah tu. Okay. Saya buat satu. Nanti the rest awak buat. Boleh? Senang ke cikgu kan? Okay. So dekat sini, ni practice So saya rasa saya sampai dekat sini je. Nanti homework awak adalah siapkan semua soalan convert. Okay, semua soalan convert ni nanti awak akan siapkan. So saya buat 2 soalan lah. Okay, saya buat soalan A dahulu. Okay, soalan dia, convert each of the following to an equation in the linear form. So kita nak convert daripada non-linear kepada bentuk linear. Hence, state the gradient and its y-intercept. So kita nak M dengan C. Okay. Dia dah fill in dah Y dengan X ni. Okay. So kita tinggal cari M dengan C. Okay. So sekarang macam tadi kita ada 2 method kan. Sama juga. Ini pun ada 2 method. Tapi choose one. Macam mana? Tengok kat sini. Kat sini Y kita mestilah Y over X. X besar kita mestilah X sahaja. Okay. So tengok dekat sini, Y over X. Originally kita ada Y sahaja. Saya tulis dulu, original kita ada macam ni. So kalau kita tengok, X squared dengan X ni, both kita boleh hilangkan. Either divide X squared ataupun divide X. Tapi
Tak payah buat 2 kali kerja sebab dekat sini dia nak Y besar kita mestilah Y over X. Sekarang kita baru ada Y. Macam mana nak jadikan Y over X? Bahagi X. Bahagi X. Macam tu. Bahagi X the whole thing. Buat je ikut dia ni. Nanti awak akan nampak satu tu hilang dah X dia. Okay. So dekat sini Y divide X jadi Y over X. So yang ni AX squared divide X jadi AX sahaja. Okay. Lepas tu yang ni BX over X tinggal B sahaja. Okay. Ni salah satu cara kalau rasa susah. Okay. Bila saya tu dalam kurungan tak boleh buat macam ni. Okay. Satu lagi. Cuma yang ni kena careful letak X dekat semua. Jangan buat per dari hujung ke hujung per X. Tak nak. Setiap term tu bahagi X. Tunjuk macam tu. Okay. So nanti permudahkan. So yang ni awak boleh cancel out tinggal AX. Lepas tu yang ni boleh potong-potong tinggal B. Dah siap. Dah siap lah ni. So kita dah ada dah. Y besar kita adalah Y over X. X besar kita adalah X. Jadi sebelah X kecil tu adalah M. Jadi M kita sama dengan A. So sini jawapan dia A. C kita sama dengan B. Macam tu. So ni tak payah sampai 2 method. Sebab apa? Sebab dia dah mention Y dia nak apa. X dia nak apa. So tak payah buat 2 method. Okay. Kita kena follow soalan. Okay, ada soalan? Boleh ke tu? So, satu lagi soalan saya buat. Nampak ni, banyak ni. Nanti awak boleh buat. Okay. Contoh-contoh yang ada ni, praktis saya nak bagi homework, siapkan semua yang conversion ni. Okay. Yang saya tak discuss. Next, saya nak buat yang F lah. F ni macam unik kat sini. Okay, F. Last one F. Okay. So F dia bagi non-linear equation kita X plus BY equals to AXY. Soalan nak Y besar mestilah 1 over Y. X besar mestilah 1 over X. Jadi kita ada original. Okay, macam ni. Kita nak wujudkan 1 over Y. Macam mana nak buat? Nak wujudkan 1 over Y. Sekarang awak ada Y awak ada dekat kiri dengan kanan. Ada 2 Y dekat situ. So, sepanjang-panjang kita buat tadi, hanya ada 1 Y je. Yang banyaknya adalah X. Jadi ada 2 Y kat situ. Macam mana tu? Macam mana kita nak buat? Any idea? Ni cikgu tak ajar lagi ni macam mana nak buat. Okay. So, tips dia, bila awak ada 2 Y kat situ, kumpulkan jadi satu side dulu yang ada Y sahaja. Kumpulkan jadi satu side dahulu yang ada Y sahaja. Ni khas untuk Y je ya. X tu memang kita akan nampak banyak lah. X tak ada masalah. Y tu mesti ada satu sahaja. Dia tak boleh ada kiri dan kanan Y. Kalau X tak ada masalah. Okay, Y kenanya ada satu saja. Jadi dekat sini, kumpulkan satu side. Let's say, contoh, saya bawa yang plus BY to another side. So dekat sini tinggal X sahaja. So kat sini maintain. BY bawa sini. Okay, kat tempat saya tengah azan tau. So saya tulis dahulu, kejap lagi saya explain.
Cikgu mute. Okey. Sorry tau saya mute tadi. Hazan jap. Dah habis dah copy paste? Boleh faham ke saya buat tu? Boleh. Boleh. Boleh kan? So ni salah satu cara lah. Okay, kalau nak bawa AXY belah sini pun tak ada masalah. So dia akan berbeza, ada positif negatif tu je. Okay. So tips dia, Y mesti ada satu sahaja. Tak kisahlah 1 over Y ke, Y squared ke, Y over X ke, tapi huruf Y tu hanya ada satu je, tak boleh ada dua. X tak ada masalah. Nak ada belah kiri, belah kanan, depan, belakang tak ada masalah. Tapi Y tu mesti ada seketul sahaja. So bila awak nampak Y dua ketul tu, kumpulkan satu side. Macam ni. Okay, kumpulkan satu side and then factorize. Satu-satunya cara bila dua variable yang sama berada di dua term yang berbeza, nak jadikan satu, factorize. Factorize. So bila kita ada common factor kat sini which is Y, so kita factorize, dah tinggal seketul Y tu. So tu tips dia. Okay, so bila dah factorize, jadi kita nak tinggalkan Y sahaja dahulu. Okay, kita bawa AX minus B ni to the other side. So instead of multiply, bring to another side will be division. So jadilah macam ni. Okay, now kita tak nak Y, kita nak 1 over Y. Jadi saya terbalikkan. Kenapa saya boleh terbalikkan? Sebab dekat sebelah kiri saya ada satu per. Dekat sebelah kanan ni pun ada per, tapi kita tak nampak. Per dia kat mana? Y ni kita boleh jadikan pecahan. Y per 1. Jadi sebelah kiri dan kanan ada satu sahaja per, jadi saya boleh terbalikkan terus. Okay. Kalau sebelah kiri tu tak ada satu per, contoh ada dua pecahan, jadikan satu dahulu. Macam nak jadikan satu? Equate denominator. Okay. Baru boleh terbalikkan. Okay. So saya terbalikkan sahaja. Jadilah macam ni. Okay, dah terbalikkan. Sekarang kita kena split benda ni. Sebab selagi tak split, saya tak nampak 1 over X. Bila tak nampak 1 over X ni, macam mana kita nak identify M dengan C? So saya split dahulu. Jadi both dapat X. Both dapat denominator X. And then simplify. So dapatlah macam ni. Saya susun semula. Jadi 1 over Y sebelah kiri. And then ni bawa sebelah kanan. Saya letak yang ada X dekat depan. Saya keluar siap-siap B. Supaya saya boleh split B dengan 1 over X. Jadi dapatlah macam ni. So compare, gradient kita negatif B, C kita adalah A. Macam tu. Okey ke tu? Ada soalan? Boleh ke? Okey ya semua? So susah ke senang? Okay. InsyaAllah senang. InsyaAllah senang. Bagus. Doa. Amin. Okay. So ada banyak soalan kat sini. Banyak Okay. So ada sampai J kat sini. Oh ada lagi. Masya Allah. Okay. Sampai L. Jadi homework awak adalah siapkan sampai L. Okay. Ada 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 latihan. Okay, B sampai L tu latihan untuk buat conversion. Okay, convert from non-linear to linear. Buat 10-10 ni insya-Allah. Okay, boleh jawab. Okay, yang penting awak kena convert to linear form dengan betul.
convert dengan betul, and then kita boleh sebab dia ada markah untuk soalan yang full yang biasa yang 10 markah tu, conversion to linear form tu dia ada markah. Okey, dia ada markah. So kalau linear form kita tak betul, nanti kita akan lukis graf yang tak betul. Lukis graf tak betul, nak interpret from the graph pun tak betul. Jadi homework awak siapkan 10 latihan conversion ni. Boleh? Aku ni baru je habis cuti. Banyak betul homework. Tak banyak, sikit je tu. Okey, awak buat sehari satu. Kita ada setiap minggu sekali je kan perjumpaan. So buat sehari satu ataupun sehari dua. Okey, practice, okey. Jadi tak perlu nak print, awak just salin je equation tu dalam buku. Okey, sebab ni homework, so saya nak tengok dia dalam buku latihan. Okey, salin dalam buku latihan. Okey, nak buat dalam bentuk table pun tak ada masalah. Tak nak buat table, awak just tulis je equation dia, lepas tu tukar kepada linear form and then list out y dia apa, x dia apa, m apa, c apa. Tak perlu dalam bentuk table pun. Janji 10 equation tu ada dalam buku. Okey ke? Ada soalan nak tanya sebelum berakhir? Fahamlah ke? Okey, so settle Okay, so kita dah habis dah sebenarnya 6.2 ni. So next class kita akan buat sikit untuk problem solving. Okay, and then kita masuk application. So problem solving and then application. Okay. So far so good. Alhamdulillah, tak ada apa-apa nak tanya? Okay. So thank you for today. So, terima kasih untuk hari ini. Jadi, kita sudahi kelas kita dengan tasbih, kafarah dan surah Al-As. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih.